Oke, hai, salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3. So, hari ini kita akan mulakan pembelajaran matematik tingkatan 3 kita. Bab 1 untuk topik yang pertama yaitu tata tanda indeks. Jadi teruskan watch this video for your first chapter for Maths Form 3. Right. Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3. Oke, pada hari ini kita akan memulakan pembelajaran kita bagi subjek matematik tingkatan 3, bab 1, yaitu indeks. Oke, so untuk hari ini kita akan memulakan dengan subtopik yang pertama yaitu 1.1, tata tanda indeks. Dalam Amsal 15 ayat 33 mengatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Oke. Apa yang akan Anda pelajari dalam bab ini? Bab indeks. So, dalam bab indeks kita ada dua subtopik, yaitu yang pertama tata tanda indeks dan yang kedua hukum indeks. Oke. Tapi untuk hari ini kita akan mulakan dahulu dengan subtopik yang pertama, yaitu tata tanda indeks. Kenapa kamu harus belajar bab 1 indeks? Oke, sebenarnya dalam bab 1 indeks itu, kita boleh tulis sesuatu nombor yang panjang dalam bentuk indeks dan ringkas dan mudah difahami. Oke, dan ada pelbagai operasi matematik yang akan melibatkan nombor dalam bentuk indeks. Di masa-masa akan datang, kamu akan mempelajari pelbagai topik yang melibatkan nombor dalam bentuk indeks. Oke, dan di luar sana terdapat banyak bidang yang menggunakan konsep indeks, contohnya dalam bidang sains, kejuruteraan, perakaunan, keuangan, astronomi, dan sebagainya. Sebab itu sangat penting untuk kamu belajar bab 1 indeks. Oke? Standard pembelajaran kita hari ini, objektif pembelajaran kita adalah yang pertama, mewakilkan pendarapan berulang dalam bentuk indeks dan menguraikan maksudnya. Dan yang kedua adalah menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks dan sebaliknya. Apakah itu pendarapan berulang? Apa itu pendarapan berulang? Pendarapan berulang ialah satu nombor yang didarab dengan nombor itu sendiri secara berulang. Contohnya di sini ialah 3. Apabila 3 kita darab berulang kali, 3 darab 3 darab 3 sama dengan 27. 7 darab 7 darab 7 darab 7 sama dengan 2401. Oke, jadi ini adalah contoh pendarapan berulang. Suatu nomor itu didarab berulang kali dengan dirinya sendiri. Seterusnya, nomor yang ditulis dalam bentuk pendarapan berulang boleh ditulis dalam bentuk indeks atau tata tanda indeks. Contohnya seperti ini. Oke, 3 darab 3 darab 3 tadi. Oke, kita boleh tulis ini dalam bentuk indeks yaitu 3 kuasa 3. 7 darab 7 darab 7. Ini adalah pendarapan berulang. Kita boleh tulis pendarapan berulang ini dalam bentuk indeks, yaitu 7 kuasa 4. Oke? Jadi, nomor dalam tata tanda indeks ataupun nomor dalam bentuk indeks kita boleh tulis sebagai E kuasa N. E itu nomor yang besar di bawah ini. N itu adalah nomor yang kecil di atas ini. Dan nomor yang besar di bawah itu kita panggil sebagai
asas, base. Dan nomor yang kecil di atas itu kita panggil sebagai indeks ataupun kuasa. Contohnya di sini, 4 kuasa 2. Ini memang kamu sudah belajar, dari tingkatan 1 sudah belajar. 4 kuasa 2. Maksudnya, 4 itu didarab dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Itu maksudnya 4 kuasa 2. Manakala 4 kuasa 3 bermaksud 4 didarab dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Dalam bentuk indeks kita panggil atau kita sebut 4 kuasa 3. Oke, ini sudah belajar dalam tingkatan 1 kan? Oke. Di sini 4 kuasa 2. Indeksnya 2. Maksudnya 4 didarab dengan dirinya sendiri 2 kali. 4 kuasa 3. Indeks atau kuasanya 3. Maksudnya nomor 4 itu didarab dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Oke? Ingat, 2 kuasa 5 bukan atau tidak sama dengan 2 darab 5. Begitu juga 4 kuasa 3 tidak sama dengan 4 darab 3. Selalunya ini masalah para pelajar. Bila para pelajar nampak 2 kuasa 5, terus pelajar anggap itu adalah 2 darab 5, bukan 2 darab 5. Itu bermaksud 2 didarab dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Oke? 2 kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, 5 kali. Itu maksud dia 2 kuasa 5. Oke, ini kamu kena ingat dan sentiasa hati-hati. Contoh yang pertama. Tulis pendarapan berulang berikut dalam bentuk indeks E kuasa N. Ingat, apa itu E kuasa N? E adalah asas. N, nomor yang kecil di atas itu kita panggil sebagai indeks ataupun asas. Oke? So, kita ada beberapa pendarapan berulang di sini. Kita mau tukar semua nomor pendarapan berulang ini kepada bentuk indeks. Oke? Kita tengok yang pertama. 5 darab 5, darab 5, darab 5, darab 5, darab 5. Berapa kali dia darab 5? Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Maksudnya apabila 5 ini didarab dengan 5 juga sebanyak 6 kali, maka nomor ini kita boleh tulis dalam bentuk indeks, yaitu 5 kuasa 6. Oke, 6 di sini adalah bilangan kali, itu 5 didarab dengan dirinya sendiri. Oke, kita tengok contoh yang B. 0.3 darab 0.3 darab 0.3 darab 0.3. Berapa kali kena darab? 4 kali. Jadi di sini nomor dalam bentuk indeks, kita tukar dia dalam bentuk indeks 0.3 kuasa 4. Oke? Yang contoh ketiga. Negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Berapa kali darab? 3 kali. Jadi, dalam bentuk indeks kita tulis negatif 2 kuasa 3. Oke? Seterusnya, 1/4 darab 1/4, darab 1/4, darab 1/4, darab 1/4. Dia didarab sebanyak 5 kali. Jadi, dalam bentuk indeks kita tulis 1/4 kuasa 5. M darab M, darab M, darab M, darab M, darab M, darab M. Berapa banyak darab dah, kan? Oke, berulang sebanyak 7 kali. Bila berulang 7 kali di sini, M kuasa 7. Itu adalah dalam bentuk indeks. Dan yang ini,
N darab 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 N. Berulang sebanyak 8 kali. Jadi kita boleh tulis ini dalam bentuk indeks N kuasa 8. So ingat, kuasa 8 ataupun nomor indeks di atas itu adalah merujuk kepada berapa kali dia didarab berulang-ulang. So kalau di sini 8 kali, maka kuasanya atau nomor indeksnya di atas adalah 8. Oke, boleh paham? Oke, seterusnya. Bagaimanakah kamu, Anda, kita boleh menukar suatu nomor itu kepada nomor dalam bentuk indeks? Kali ini kita mau tukar satu nomor dalam bentuk indeks. Yang tadi itu kita tukar, yang ini pendarapan berulang kita tulis dalam bentuk indeks. Kali ini kita mau belajar bagaimana menukar satu nomor kepada bentuk indeks. Oke? Anda boleh menggunakan kaedah pembahagian berulang atau kaedah pendarapan berulang untuk menukar suatu nomor kepada nomor dalam bentuk indeks. Oke, contoh. Contohnya, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2. Oke, asas 2. Oh, 2 terturun di sini. Tidak apa. Tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2. Masih ingat asas 2 kan? Asas 2 itu adalah nomor yang besar. Itu kita panggil asas. Yang nomor kecil di atas itu kita panggil indeks ataupun kuasa. Jadi kita mau tukar nomor 64 ini, satu nomor bulat di sini yaitu 64, kita mau tukar dia dalam bentuk indeks. Soalan mau kita guna asas 2. Oke, jika soalan mau guna asas 2, apa yang perlu kita buat adalah ada 2 kaedah yaitu kaedah pembahagian dan kaedah pendarapan berulang. Kita pergi kepada kaedah pembahagian terlebih dahulu. Oke, tukar kepada nomor indeks dalam menggunakan asas 2. So, apa yang kita perlu buat adalah 64 tadi itu kamu bahagi secara berulang dengan 2. Sehingga kamu dapat baki nilai 1. Kamu terus bahagi dengan nomor 2 sampai kamu dapat baki di bawah ini nomor 1. Selagi tidak dapat nomor 1, teruskanlah membahagi. Faham? Oke, contoh. 64 kita bahagi dengan 2. Dapat 32. 32 bahagi lagi dengan 2, kita dapat 16. 16 bahagi lagi dengan 2, dapat 8. 8 bahagi lagi dengan 2, kita dapat 4. 4 bahagi dengan 2, kita dapat 2. Jangan stop dulu sebelum dapat 1. So, 2 kita bahagi dengan 2 lagi, kita dapat 1. Oke, boleh stop sampai di sini. Bila sudah dapat baki 1 di sini, apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu kira berapa kalikah nomor-nomor ini dibahagi dengan 2. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. 6 kali. Maksudnya, kuasanya atau indeksnya di atas adalah 6 dan asasnya adalah 2. Oleh itu, 64 tadi kita tukar dalam bentuk indeks atau tata tanda indeks menjadi 2 kuasa 6. Oke, 2 kuasa 6. Oke, ini adalah asas 2. Kalau soalan mau kamu guna asas 4,
maka kamu bahagilah 64 itu secara berulang-ulang dengan 4. Faham? Jadi di sini jawaban kamu nanti adalah 4 kuasa berapa. Begitu. Alright? So, ini kita guna contoh asas 2. Seterusnya kita pergi kepada kaedah yang kedua, yaitu kaedah pendarapan berulang. Pendarapan berulang. Oke, asas 2 juga. Asas 2 juga. 64, asas 2. Jadi, apa yang kamu perlu lakukan adalah 2 itu kamu darab dengan dirinya sendiri, yaitu 2 juga, secara berulang-ulang. Oke, secara berulang-ulang. Oke, sehinggalah kamu dapat nomor 64. Selagi kamu tidak dapat nomor 64, jangan berhenti darab 2, darab 2, darab 2. Oke, coba kita coba ya. 2 darab 2, 4. Darab 2 lagi, 8. Darab 2 lagi, 16. Darab lagi 2, 32. Darab 2 lagi, kita dapat 64. Oke, sudah jumpa 64. Stop sampai jumpa 64. Jadi kita kira berapa kali itu 2 didarab? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Sama kan? 6 kali. 6 kali dia didarab. Jadi 64 itu bila ditukar dalam bentuk nomor bentuk indeks 2 kuasa 6. Ingat, 2 itu adalah asas dan yang di atas ini adalah indeks ataupun kuasa dia. Oke? Contoh seterusnya, tuliskan 32 per 3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2 per 5. Bagaimana kalau melibatkan pecahan? Macam susah. Tidak, senang saja. Oke. Coba bagaimana kalau melibatkan pecahan? Oke. Kali ini kita guna dua kaedah juga seperti tadi, kaedah pembahagian berulang ataupun kaedah pendarapan berulang. Mana-mana yang menyenangkan. Oke, kita coba kaedah yang pertama, kaedah pembahagian berulang. Kaedah pembahagian berulang. 32 tadi. Ini 32. 3125. Nih, 3125. Yang 32 itu kamu bahagi secara berulang-ulang dengan nomor 2. Nih. Manakala yang 3125 tadi, kamu bahagi dengan 5 secara berulang. Sampailah kamu dapat baki 1. Oke? Paham? Oke? Penyebut bahagi dengan penyebut, pengangka bagi dengan pengangka. Oke. So, kita buat yang 32 dahulu. 32 ini bahagi dengan 2, dapat 16. 16 bahagi dengan 2, dapat 8. 8 bahagi lagi dengan 2, dapat 4. 4 bahagi 2, dapat 2. 2 bahagi 2, dapat 1. Oke, bila sudah dapat baki 1, stop sampai sini. Kira, berapa kalilah 2 itu dibahagi? Berulang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Oke, jadi 5. Oke, tunggu dulu sampai stay first. Oke, you stay here first. Oke, kita urus yang ini pula. 3125 kita bahagi secara berulang dengan 5. Bahagi 5 dapat 625. Bahagi dengan 5 dapat 125. Bahagi 5 dapat 25. Bahagi lagi dengan 5 dapat 5. Bahagi lagi dengan 5 dapat 1. Oke, so we stop here. So, sekarang kira berapa kali dia dibahagi secara berulang? 1.
2, 3, 4, 5. 5 juga. So, maksudnya, dia dibahagi secara berulang sebanyak 5 kali. Maksudnya, nomor indeks dia ini adalah 5. Oke, adalah 5. Asasnya adalah 2/5. Jadi, 2/5 kuasa 5. Oke, kamu kena buat kurungan di sini ya, sebab kuasa 5 ini adalah untuk kedua-dua, 2 dan 5 ini. Jadi 2/5 kuasa 5. Oke, kita coba guna kaedah yang kedua, yaitu kaedah pendarapan berulang. Seperti tadi, seperti yang ini tadi. Oke, kita guna ini, 2/5 itu, kamu darab dengan dirinya sendiri, sehingga kamu jumpa jawapan 32/3125. Oke, so kita darab 2/5 darab 2/5. Dapat 4/25. Darab lagi dengan 2/5. Dapat 8/125. Kita darab lagi sekali dengan 2/5. Dapat 16/625. Belum lagi dapat. Darab lagi satu kali dengan 2/5. Kita dapat 32/3125. So, kita sudah jumpa jawapan dia. Kan? Jumpa sudah. So, stop here. So, berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Dia didarab secara berulang sebanyak 5 kali. Jadi, kuasanya itu adalah 5. Jawapannya 2/5 kuasa 5. Kita dapat jawapan yang sama. Oke, jadi jawapan kita betul lah. Kalau dua-dua kaedah kamu sudah guna, jawapan kamu sama, betul lah jawapan kamu itu. Kan? Oke. Seterusnya, bagaimana untuk menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks E kuasa N? So, ada dua kaedah. Satu adalah kaedah pendarapan berulang. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan kalkulator saintifik. Oke, kamu sudah ada kalkulator? Kamu sudah, ini masuk tahun ketiga. Kalau kamu tingkatan 3, ini masuk tahun ketiga, kamu berada di sekolah menengah. Jadi sepatutnya kamu sudah memiliki kalkulator saintifik. Oke, kalkulator saintifik. Oke, contoh. Hitungkan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. 2 kuasa 5. Berapa? Begitu. Maksud soalan ini adalah hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks. Ini adalah nombor dalam bentuk indeks. Dia mahu kamu, soalan ini memerlukan kamu untuk mencari nilainya. Nomor bulat. Oke. 2 kuasa 5 sama dengan berapa? Itu soalan dia. Oke, jadi apa yang kamu buat adalah pendarapan berulang. 2 kuasa 5. Maksud dia, kita perlu darab nomor 2 itu dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. 2 kuasa 2. 2 didarab 2. Didarab 2 lagi. Didarab 2 lagi. Didarab 2 lagi. Sama dengan berapa? Begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, 2 darab 2, 4. Darab 2 lagi dapat 8. Darab 2 lagi dapat 16. Darab 2 lagi dapat 32. Maka nilai bagi 2 kuasa 5 adalah sama dengan 32. Oke. Contoh seterusnya, 0.6 kuasa 3. Maksudnya kita kena darab 0.6 itu dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. 0.6 darab 0.6 darab 0.6 sama dengan berapa? Begitu. Oke, jadi di sini 0.6 darab 0.6
kita dapat 0.36. Kita darab lagi dengan 0.6 sekali lagi, kita dapat 0.216. Oke, 0.216. Maka 0.6 kuasa 3 adalah sama dengan 0.216. Oke. Seterusnya adalah dengan menggunakan kalkulator saintifik. Oke. Coba kamu pergi ambil kamu punya kalkulator saintifik dulu. Ambil kalkulator saintifik, tengok sudah pandai sudah guna kalkulator, mana kuasa, mana tolak, mana kurungan, mana apa? Per, semua tahu. Oke. Contohnya di sini 5 kuasa 4 sama dengan 625. Coba kamu tekan kalkulator kamu. 5 kuasa 4. Kamu mesti dapat 625. Macam mana mau tekan? 5 kuasa, cari simbol ini di kalkulator kamu. 4. Tekan sama dengan. Kamu dapat 625. Oke? Kedua. Negatif 7 kuasa 3 sama dengan negatif 343. Oke. Ini bracket. Kamu tekan juga bracket di kalkulator. Itu negatif. Tekan juga negatif di kalkulator. 7. Tekan 7. Tutup kurungan. Tutup bracket. Tutup juga di sini. Kuasa 3 di sini. Ini adalah kuasa. Ini adalah 3. Tekan sama dengan, kamu terus dapat nilainya begini di kalkulator saintifik kamu. Oke? Seterusnya, 2/3 kuasa 4 sama dengan 16/81. So, di sini ada bracket kan? So, ikut sahaja ini di dalam kalkulator kamu. Bracket, bracket. 2 per ini adalah pecahan dalam bentuk pecahan. Per di sini adalah yang A, B, C itu. Itu adalah per. Mungkin kamu sudah tahulah, tapi mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi, kita belajar saja sama-sama. Ini adalah simbol bagi per di dalam kalkulator kamu. 3. Tulis 3. Tutup kurungan, kuasa 4. Kuasa 4. Tekan sama dengan. Kamu akan dapat ini. 16/81 jawaban dia. Nilai dia. Macam mana dengan yang ini? Bracket. Bracket. 1/3/5. Macam mana tuh? Di dalam kalkulator. Macam mana kita mau tekan dalam kalkulator? 1/3/5. Macam mana? 1 tekan dulu ABC. 3 tekan lagi per ABC ini. Tekan 5. Tutup kurungan. Kuasa 2 tekan kuasa 2. Sama dengan. Dapat jawaban ini. 64/25. Oke. Alright. Seterusnya. Negatif 0.5 kuasa 6. Berapakah nilainya? Tekan kalkulator. Itulah sebabnya kamu perlu ada kalkulator saintifik. Sebab senang saja. Tekan saja kalkulator. Ada kurungan di sini. Buka kurungan. Negatif. Kamu tekan negatif di dalam kalkulator kamu. Kosong. Tekan kosong. Perpuluhan. Tekan perpuluhan. 5 tekan 5, tutup kurungan. Tutuplah kurungan. Sini kuasa 6. Ini kuasa 6. Tekan sama dengan, kamu dapat jawaban ini. 0.015625. Oke?
Jadi pastikan kamu dapat jawaban yang sama dan tahu bagaimana untuk menekan kalkulator untuk mencari nilai bagi suatu nombor dalam bentuk indeks. Oke? Dan pastikan juga kamu belilah kalkulator jika yang belum ada kalkulator. Oke? Janganlah kamu semasa peperiksaan nanti tidak boleh pinjam kalkulator rakan sebelah. Paham? So, sediakan kalkulator bagi yang belum ada kalkulator. Oke? So, sila buat latihan yang telah cikgu sediakan. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, sila terus berhubung dengan teacher. Oke, dan sekali lagi ayat hafalan kita. Oke. Dalam Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke, itu sahaja untuk hari ini dan terima kasih. Alright. Ada apa-apa persoalan? Sila hubung terus dengan cikgu. Oke, saya Cikgu Gwen, guru subjek matematik tingkatan 3 kamu semua. Alright. Thank you.